Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Pada video kali ini kita ingin mengulas ataupun bercakap tentang perjalanan politik seorang tokoh yang namanya semakin kukuh dalam lanskap politik Sabah, yaitu Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor. Dari seorang juru hebah radio, kemudian pegawai kastam, hingga akhirnya menjadi seorang Ketua Menteri Sabah. Satu perjalanan yang penuh liku, manuver politik, dan percaturan kuasa yang menarik. Tetapi persoalan yang lebih penting, adakah semua ini benar-benar untuk Sabah ataupun hanya strategi untuk terus bertahan di dalam kuasa? Adakah Haji Ji pemimpin yang berprinsip atau sekadar ahli politik yang licik dalam mengubah haluan demi kepentingannya? Hari ini kita tidak hanya akan meneliti sejarahnya, tetapi juga menganalisis setiap langkah dan keputusan politik yang telah diambil oleh beliau. Baiklah, tanpa membuang masa kita mulakan dari awal. Pada tahun 1990, Haji Ji tiba-tiba dicalonkan oleh Tun Mustafa Harun untuk bertanding di Dun Sulaman atas tiket USNO. Ya, Anda dengar betul, tiba-tiba. Dia sendiri tidak sangka yang dia dicalonkan dan yang lebih menarik, dia menang. Tetapi ini bukan tanpa kontroversi. Kepimpinan USNO Tuaran ketika itu, termasuklah Yusuf Manan, membantah keras percalonannya karena Haji Ji ketika itu bukan pun ahli USNO. Bayangkan, parti sendiri tidak bersetuju, tetapi dia tetap menjadi calon dan akhirnya bergelar YB. Ini menunjukkan satu perkara. Kadangkala di dalam politik, kemenangan bukan hanya bergantung kepada akar umbi, tetapi juga kepada siapa yang menyokong dari belakang. Namun kemenangan itu datang pada waktu yang salah. USNO tewas teruk kepada PBS dalam pilihan raya tersebut. Haji Ji kini berada dalam parti yang kalah, tetapi dia tidak berdiam diri. Dia mula membina pengaruhnya secara perlahan-lahan. Dan kemudian pada tahun 1994, apabila USNO dibubarkan, Haji Ji mengambil keputusan berani untuk menyertai UMNO. Inilah satu keputusan yang mengubah karier politiknya secara drastik. Dengan UMNO, Haji Ji bukan sahaja berjaya bertahan dalam politik Sabah, tetapi juga mengukuhkan kedudukannya sebagai pemimpin yang berpengaruh. 6 kali berturut-turut dia menang di Dun Sulaman. 6 kali. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tandanya bahwa dia faham bagaimana untuk mengurus strategi politiknya. Tetapi UMNO bukanlah parti yang kebal. Pada tahun 2018, tsunami politik melanda Malaysia dan UMNO Sabah kehilangan kuasa. Banyak pemimpin UMNO Sabah mula keluar parti dan Haji Ji juga melakukan perkara yang sama. Dia menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun yang kita kenali sebagai Bersatu, sebuah parti yang diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Disinilah sekali lagi Haji Ji menunjukkan keupayaannya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan politik. Dia tidak menunggu UMNO pulih. Dia keluar mencari peluang baru dan bergerak ke hadapan. Pada tahun 2020, Haji Ji memainkan peranan utama dalam pembentukan Gabungan Rakyat Sabah GRS. GRS kemudiannya berjaya menumbangkan warisan dalam pilihan raya negeri Sabah dan Haji Ji dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Haji Ji tahu bagaimana untuk mengatur strategi politiknya, dan hasilnya dia menjadi Ketua Menteri Sabah. Tetapi menjadi Ketua Menteri ini tidak bermaksud perjalanan politiknya menjadi lebih mudah. Malah ia semakin menjadi mencabar. Dari hari pertama sebagai seorang Ketua Menteri, Haji Ji sudah berdepan dengan pelbagai isu yang besar. Yang pertama,
cabaran dalaman dalam GRS sendiri. Walaupun GRS menang, tetapi ia bukanlah satu gabungan yang stabil. Perbezaan ideologi antara parti-parti dalam GRS sering mencetuskan ketegangan. Kemudian datang pula isu tuntutan hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963. Walaupun Kerajaan Persekutuan berulang kali menyatakan komitmen untuk menunaikan tuntutan Sabah, hakikatnya proses itu berjalan dengan sangat perlahan. Dan HJJ pula, walaupun bersuara dalam isu ini, sering dilihat tidak cukup agresif dalam memastikan hak Sabah benar-benar ditunaikan. Pada awal tahun 2023, satu krisis besar melanda. Apakah krisis itu? Krisis itu yang rakyat Sabah kenali sebagai langkah Kinabalu. Beberapa adun cuba menggulingkan HJJ, tetapi dengan permainan politik yang licik, dia berjaya mempertahankan kedudukannya. Tetapi persoalan besar pun timbul. Jika dia benar-benar seorang pemimpin yang kukuh, mengapa kedudukannya begitu rapuh? Mengapa percaturan politik dalaman masih boleh menggugat kedudukannya? Sekarang HJJ menerajui Parti Gagasan Rakyat Sabah, sebuah parti baru yang dikatakan sebagai platform untuk memperjuangkan hak Sabah dengan lebih bebas. Tetapi adakah ini benar ataupun hanya satu lagi langkah strategik untuk memastikan dia terus berkuasa? Ramai melihat gagasan rakyat sebagai satu usaha untuk membebaskan politik Sabah daripada dominasi parti-parti semenanjung. Tetapi ada juga yang skeptikal, mengatakan bahwa ini hanyalah satu cara bagi HJJ untuk mempunyai kawalan penuh ke atas gabungan politiknya sendiri. Sekarang kami mahu tanya kepada Anda semua, adakah HJJ benar-benar seorang pemimpin yang memperjuangkan hak Sabah? Atau dia ini hanyalah seorang ahli politik yang bijak bermain strategi? Mari kita lihat beberapa persoalan penting. Yang pertama, jika HJJ benar-benar serius untuk memperjuangkan hak Sabah, mengapakah banyak isu dalam MA 63 masih belum lagi selesai? Dan yang kedua, adakah langkahnya untuk meninggalkan UMNO dan bersatu benar-benar kerana prinsip atau sekadar strategi untuk terus bertahan? Yang ketiga, apa jaminan bahwa GRS tidak akan berpecah seperti gabungan politik lain di Sabah? Dan yang paling penting, mampukah HJJ bertahan dalam pilihan raya akan datang atau rakyat Sabah sudah mula bosan dengan strategi politik yang terlalu banyak drama? Saya tahu ini topik yang panas dan sensitif, tetapi inilah realiti politik Sabah. Kita tidak akan dapat untuk melihat dari satu sudut sahaja. Dan saya pasti ramai antara Anda semua di sana mempunyai pandangan yang berbeza tentang HJJ. Ada yang menyokong, ada juga yang menentang. Jadi kami ingin dengar pendapat Anda semua. Tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah dan kami ingin tahu apa pandangan Anda tentang HJJ, Nur, dan masa depan politik Sabah. Sebelum itu, jangan lupa untuk like jika Anda suka konten seperti ini, share, dan juga subscribe kepada channel ini, Current Sphere MY, untuk lebih banyak analisis politik yang mendalam dan juga berani. Kita akan kupas lebih banyak isu panas dalam video-video akan datang. Terima kasih karena telah menonton dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya.